Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Qudwatan wa uswatan li umuri dunya wa din. Liman arada an yu'mina bihi minal insi wal jin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam serta seluruh pegawai-pegawai masjid daerah, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, moga-moga kita semua dirahmati Allah dan diberikan keberkatan dalam hidup serta dihindari dari wabak penyakit yang melanda dunia pada ketika ini. Moga-moga kita dapat kembali hidup seperti mana biasa dan dapat menunaikan segala tuntutan agama, amal ibadat kita dengan sempurna seperti mana sebelum ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung tafsir kita dari kitab Nurul Ihsan, iaitu muka surat 168, kisah Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Setelah kita didedahkan dengan kisah Nabi Allah Lut alaihi salam sebelum ini, yang akhirnya umatnya yang durhaka dibinasakan Allah dengan satu tiupan angin serta hujan dari atas serta gelombang tanah yang menenggelamkan hidup serta kampung halaman mereka kerana durhaka, kerana tidak mau ikut nasihat dan ajakan dakwah Nabi Allah Lut alaihi salam. Dan Allah Ta'ala juga mengisahkan akan kisah seorang lagi Nabi alaihi salam, Nabi Allah Shu'aib, yang agak terkenal dalam kisah para rasul, para anbiya. Maka ayat dari surah yang sama, dari surah Asy-Syu'ara juga, ayat 176, bermula kisah Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Dan malam ini mungkin tak akan habis kisah Nabi Shu'aib, barangkali dalam beberapa ayat yang kita akan cuba huraikan dalam tempoh, ikut tempoh yang diberikan oleh pihak KKM, MKN, ikut SOP.
kita tetap mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, pihak berautoriti dalam mengawal wabak penyakit COVID-19 ini. Moga-moga tidak akan wujud kluster masjid. Biarlah berlaku di tempat yang lain yang tak patuh sebagai pengajaran daripada Allah, yang langgang SOP, tetapi kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, kita tetap berpegang dengan peraturan dan kita doakan tak kena kepada kita, tak timbul dan tak wujud kluster masjid dan tak wujud kluster-kluster yang lain. Bukan maknanya kita nak minta bagi orang lain kena, yang kita minta hindar, tak, kita minta ke semuanya. Tetapi mau kalau siapa yang duk langgar, Allah Ta'ala nak turunkan menimpa mereka, maka nak buat macam mana? Itu terpaksa tanggunglah kerana melanggar. Oleh kerana itu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tetap berpegang dengan kaedah-kaedah syarak dan kita tidak melampau dalam menangani isu COVID-19 ini, seperti mana sejak akhir-akhir ini timbul desakan-desakan ataupun dakwah-dakwah yang kosong pihak-pihak yang tertentu, terutamanya pengkuliah-pengkuliah, penceramah-penceramah yang mengatakan ini semua ikut Yahudi dan sebagainya. Kalau ada masa kita akan jelaskan hal itu, isu yang dibangkitkan, yang ditularkan, yang diviralkan dalam FB, dalam WhatsApp group dan seumpamanya, yang dah berani mempertikaikan apa yang telah diusahakan oleh pihak-pihak yang berwajib bagi menangani. Kononnya ini adalah penipuan daripada Yahudi, yang kita ikut Yahudi, yang Yahudi nak kita ni supaya menunaikan ibadat tidak lagi seperti sunnah Nabi. Ini di antara suara-suara yang melampau. Baik muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan tengok dulu ayat daripada surah Asy-Syu'ara ini yaitu ayat 176. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idza qala lahum syu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ayat 176 sehingga 180. Maksud firman Allah, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, telah dusta oleh ahli Aikah itu akan segala rasul. Maka Aikah ini, kata dengan musannif kita menafsirkan akan kalimah al-Aikah, dekat Madian, antaranya dengan Mesir 8 hari berjalan. Artinya jarak Aikah di Madian dengan Mesir 8 hari berjalan, yakni berjalan dengan unta. Disuruh Syuaib, yakni Nabi Allah Syuaib alaihissalam, pada 2 umat ahli Aikah dibinasa dengan awan api turun atas mereka itu, dan ahli Madian dibinasa dengan jerkah Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kata kadzdzaba, telah dusta, yakni telah mengatakan dusta oleh ahli Aikah dan juga ahli Madian kepada siapa? Kepada Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Nabi Allah Syuaib yang terkenal dengan kisah yang ada kaitan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Syuaib
alaihissalam ini adalah pak mentua kepada Nabi Musa, iaitu Nabi Musa alaihissalam berkahwin dengan anak perempuannya yang salah seorang si kakak Nabi Syuaib ada 2 anak perempuan yang dikahwinnya dengan si kakak namanya Sapura. Maka hiduplah Nabi Musa alaihissalam dengan keluarga pak mentua, keluarga mak mentua, keluarga sebelah isteri selama 10 tahun. 9 tahun sebagai mahar perkahwinan membela kambing-kambing Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Maka itu kisah yang menarik berkaitan dengan Nabi Musa ketika di Madian. Di mana Madian? Di mana Aikah? Lokasinya, kalau daripada Mekah nak sampai ke Aqabah. Aqabah itu kira penghujung Teluk Aqabah. Dia ada 2 teluk di di Laut Merah, ada 2 teluk, satu Teluk Aqabah dan satu lagi Teluk Swiss. Teluk Swiss lebih panjang daripada Teluk Aqabah. Teluk Aqabah di hujungnya itulah ada bandar ataupun kota Aqabah. Maka dinamakan dengan kota Aqabah tu sempena dengan Teluk Aqabah. Jadi di tengah-tengah tu adalah lisan, disebut sebagai lisan ataupun Tur Sina. Kita kata Sinai, Bukit Sinai. Arab kata Tur Sina. Orang putih panggil Saint Catherine. Jadi dia tu adalah macam pulau, sebab di kiri kanan dia ada teluk, ada lautan, Teluk Aqabah dan Teluk Swiss. Dan Teluk Swiss itu menyambung kepada Laut Mediterranean, Al-Bahrul Awsat, Laut Tengah, dengan digali, dikorek terusan Swiss. Maka air Laut Mediterranean boleh masuk menyambung ke Laut Merah. Jadi maknanya kapal-kapal yang lalu tu terlalu banyak. Sehari-hari berapa ratus buah kapal. Kapal-kapal yang besar-besar, giant ship yang membawa kontena dan sebagainya. Jadi itulah di antara sumber kerajaan Mesir, terusan Swiss, sebagai shortcut untuk datang ke sebelah Teluk Arab, datang ke sebelah Jeddah dan sebagainya melalui terusan Swiss. Kalau tidak duduk di Laut Mediterranean nak pusing punya jauh. Tetapi dengan itu depa bayar cukai pelayaran tu hanya boleh dikatakan murah. Jadi itu di antara kedudukan yang Teluk Aqabah dengan Teluk Swiss, dan di tengah-tengah itu Tur Sina. Dia macam pulau tetapi bukan pulau, dia bersambung dengan dataran. Maka itu di bawah kerajaan Mesir. Sebab itu dikatakan dalam tafsir ini, perjalanan daripada Aqabah, daripada Madian ataupun daripada Aikah nak pergi ke Mesir 8 hari perjalanan. Memang perjalanannya padang pasir yang saya dah pernah melalui daripada Qahirah sampai ke Giza, sampai ke Giza di Palestin untuk misi bantuan dulu lama dah. Terpaksa melintas terusan Swiss dan seumpamanya sampai ke Rafah, sampai ke Arish dan sampailah ke Gaza di Palestin. Jadi perjalanan daripada Aqabah, perjalanan daripada Aikah, daripada Madian selepas daripada Tabuk. Jadi maknanya nak pergi ke Aqabah daripada Mekah dia ada 1000 lebih kilometer. 1000 lebih kilometer daripada Mekah. Itu kiranya baru sampai ke Tabuk. Madian atas lagi pada Tabuk, atas lagi pada Bandar Ula, dan atas lagi daripada Madain Soleh, kota yang dibinasakan Allah kepada kaum Nabi Allah Soleh alaihi salam. Madain Soleh, ketika Nabi sampai situlah, Nabi hanya berhenti sekejap,
melihat akan kesan-kesan sejarah bangunan gunung, bangunan rumah yang dibuat daripada gunung yang diukir oleh kaum Samud. Kemudian Nabi kata, cepat kita tinggalkan tempat ini kerana dibimbangi kalau Allah Ta'ala masih murka dan diturunkan bala, nanti timpa kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madain Soleh. Jadi Nabi Syuaib daripada Madian, dan Nabi Syuaib menyampaikan Islam, dakwahnya kepada penduduk Madian. Kemudian penduduk Madian menolak, tak mau terima ajaran Nabi Allah Syuaib. Bahkan dihalaunya Nabi Syuaib keluar daripada Madian. Nabi Syuaib menyampaikan pula kepada kaum Aikah. Tetapi dalam kaum yang sama juga, cuma bezanya kaum Aikah ini kaum yang menyembah pokok, yang menyembah hutan belantara. Itu ashabul Aikah, yang sembah pokok kayu kayan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Nabi Syuaib tak dikatakan bersaudara dengan ashabul Aikah, kan? Yang menyembah patung, pokok yang menyembah hutan belantara tu, maknanya sembah syaitan. Orang yang percaya hutan ada dia punya power dia, pokok kayu kayan dia ada power dia. Ni orang-orang yang sesat, yang percaya kepada kayu kayan yang ada kekuatan, ada power lah. Maknanya jangan buat mukat dengan pokok tu, jangan buat mukat dengan kayu tu. Termasuklah kayu kokar apa semua tu, yang percaya dengan kayu kokar tu, yang kononnya dikatakan kayu kokar tu adalah kayu kapal Nabi Nuh. Semua tu adalah mengarut, ya, yang tidak sabit dalam sejarah yang sebenar. Banyak cerita-cerita yang karut bin marut, cerita yang direka-reka kerana nak memperdaya, nak cari duit untuk orang terkenal dan sebagainya. Maka kita jangan mudah terpedaya dengan hal-hal tersebut, kayu kokar dan sebagainya. Baik, maka Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan kepada penduduk Aikah. Jadi maknanya dalam waktu yang sama, dia bukan menyeru kepada dua umat, tetapi kepada umat yang sama. Sebab ada golongan yang berkata Nabi Syuaib diutuskan untuk kepada dua umat, satu umat Madian, satu umat Aikah. Sebenarnya tidak, umat yang sama. Dia diutuskan untuk umat Madian dan juga Aikah, sebenarnya berdekatan, tak jauh pun Aikah dengan Madian. Jadi maka sebab itulah para ulama sejarah dan ulama tafsir mengatakan bahawa Aikah dan Madian itu adalah umat yang sama, cuma berbeza dari segi kepercayaan tu agak berbeza. Madian kepercayaannya macam lain, Aikah kepercayaannya macam lain. Tetapi sikap kedua-dua Madian dan Aikah itu perangainya sama, menipu di dalam perniagaan. Sebab mereka adalah penduduk yang bercucuk tanam dan berdagang. Waktu yang sama mereka bercucuk tanam dan berdagang, berniaga. Dalam perniagaan tu mereka menipu. Sukatan tak cukup, ukuran tak cukup dan seumpamanya. Maka Allah telah utuskan Nabi Syuaib adalah untuk membetulkan sukatan, timbangan, ukuran dan sebagainya, supaya jangan menipu, jangan menindas golongan-golongan yang lain. Nabi Allah Syuaib, kita kena cerita juga tentang kisah keturunan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bin Mukail bin Yasjur bin Madian bin Ibrahim bin Azar. Maknanya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim juga. Bin Madian, maknanya Madian itu kiranya toknek kepada Nabi Syuaib, orang yang menerokai tempat tu yang asalnya, maka tempat tu dinamakan dengan nama tokneknya Madian. Madian, bukan Makyan. Makyan ni hak di Kedah.
Tu Madian. Yang ni Madian. Dan akhirnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Iaitu pada zaman mana? Zaman 1490 sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam, sehingga 1600 sebelum Masihi. Sebanyak 11 kali disebut tentang kisah Nabi Syuaib di dalam seluruh Al-Quran. Itu di antara dia punya sedikit penjelasan berkaitan dengan keturunan ataupun sejarah Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Tetapi dalam Al-Quran tak dinyatakan demikian. Sebenarnya ini adalah sejarah yang dihuraikan oleh para ulama sejarah berkaitan dengan nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kaumnya, iaitu kaum Madian dan juga Aikah, mendustainya, tak percaya tentang kerasulannya. Mereka mencabarnya. Mereka kata, kalau kamu betul-betul sebagai nabi dan rasul, mana bukti? Tunjukkanlah bukti-bukti sebagai seorang nabi dan rasul. Artinya sekali-kali mereka tak percaya akan kenabian dan kerasulan Nabi Syuaib alaihissalam. Tetapi Nabi Syuaib, dia tak kisah pun nak percaya ke tak percaya ke, itu masalah orang ramai. Tetapi yang dia telah pun menyatakan dia adalah rasul, dia adalah nabi, dia adalah orang yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Jadi maknanya tugasnya selesai menyampaikan kebenaran tersebut. Dengan dia kata apa? Idza qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ketika berkata bagi mereka itu oleh Syuaib, apa kerana ataupun kerana apa tiada kamu takut akan Allah? Pasal apa yang tak takut kepada Allah? Yang berani mencabar rasul, berani mencabar nabi dan berani mencabar Allah, mendustakan pengakuan seorang rasul dan nabi. Kenapa tak mau beriman kepada Allah? Sedangkan mereka dah biasa dengar tentang kalimah Allah, kalimah Tuhan ini daripada tok nenek moyang mereka dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Daripada tok nenek moyang nu zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishak, dah tahu dah kisah-kisah para rasul dan para nabi. Tapi kenapa? Maka inilah yang menjadi punca kerana kebenaran, kerana kedudukan, kerana harta benda, yang menyebabkan mereka tak nak terima petunjuk dan hidayah. Kerana pada mereka, kalau ikut Nabi Allah Syuaib yang melarang berniaga tak betul, sukat tak betul, timbang tak betul, ukok tak betul, Nabi Allah Syuaib tegah, bila nak kaya? Bila nak senang? Niaga jual cara betul ni, dia bukan nak kaya. Niaga ni kena ada tipu baru kaya. Itu pahaman yang ada pada kaum Madian dan juga kaum Aikah. Satu anggapan yang amat salah, dan tujuan mereka nak kaya cepat. Menindas itu bukan soalnya. Dah kalau kata nak jadi pembeli, kena terimalah. Orang nak jual berapa, macam mana dia jual, terpulang kat dia lah. Apa nak beli, tak nak beli sudah. Maka itu di antara pahaman-pahaman yang mereka bawa. Maka sebab itulah tak terima teguran Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Dengan dia kata, inni lakum rasulun amin. Dia mengaku, inni, sesungguhnya aku ini, lakum, bahwasanya aku ini bagi kamu pesuruhan Allah yang kepercayaan, yang diberi amanah untuk menyampaikan. Aku tak tipu, aku tak bohong, aku bawa benda yang benar. Tapi biasalah, kita nak menyatakan benda benar, kita nak kata benda yang betul ni, memang cabaran. Ada orang terima, ramai akan tolak. Yang terima sikit, yang nak tolak tu ramai. Hak yang nak beriman tu sikit, yang nak kufur tu ramai. Itu di antara lumrah ataupun fashion dakwah. Dia macam tu. Dakwah ni
Kalau sekiranya tidak ada tentangan, maka itu bukanlah dakwah. Dia mesti ada penentangan, maka itu tabiat dakwah, seperti mana yang dijelaskan oleh Sahibuz Zilal, pengarang kitab Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Quranul Karim, Asy-Syahid Almarhum Said Qutb. Di dalam tafsirnya mengatakan tabiat dakwah memang macam tu, kena ada penentangan. Jadi maknanya manusia ni kalau dah biasa dengan yang tak betul, maka dia takkan terima yang betul. Dia dah terbiasa dengan salah, dia takkan terima yang benar. Yang benar itulah dikatakan salah. Hak salah tu dah biasa, maka itulah dikata betul. Inilah tabiat-tabiat yang ada, dan Allah Ta'ala telah menjadikan sebagai cabaran kepada setiap orang yang menyampaikan kebenaran. Kalau sekiranya berita orang terima, berita orang terima, berita orang terima, tidak ada penentangan, maka tidak ada cabaran. Jadi maknanya dia tidak akan ada satu motivasi. Bila disampaikan ada orang yang tolak, maka itu cabaran, maka dia akan usaha lebih bagaimana nak jadikan orang tu terima. Kalau dah terima, mudah aja kan? Ajak terima. Dia jadi mudah sangat dan tidak ada cabaran. Dia takkan ubah passion dakwah dia. Tetapi kalau ada cabaran, baru dia akan fikir, oh depa tak terima cara ni, kena ubah cara lain untuk diterima. Maknanya kena ada pendekatan-pendekatan yang tertentu yang boleh diikhtiarkan untuk menarik orang. Macam kita lah nak ajak orang main masjid, duk ajak main lah masjid, kita solat jemaah, duk habaq macam tu je, dia tak jadi. Makna kata depa tu dia dengar benda yang sama aja. Tetapi kalau kita ubah cara pendekatan, nak tarik depa tu dengan berbagai ikhtiar kita, cara kita, maka insya-Allah baru akan dapat sambutan. Jadi maknanya kena ada satu daya kreatif yang menarik untuk tarik orang supaya mai ke masjid. Kalau selalunya kita hanya orang tua-tua kan, orang tua-tua, tok siap orang tua, tok bilai orang tua, imam dah tentu orang tua, jamaah pun orang tua, yang sampai kuliah pun orang tua. Cuba apa orang muda? Berapa orang muda, tok bilai orang muda, tok siap orang muda, jawatan kuasa orang muda, tok imam orang muda, yang sampaikan ceramah kuliah pun orang muda. Dia adalah dia punya idea yang lebih baru kan, untuk menarik. Dan dia ada geng-geng dia. Pasal orang muda dia ada geng dia, dia tarik orang dia, orang muda tu. Orang tua-tua nak tarik orang muda, mana dia nak main? Kena orang muda tarik orang muda kan. Jadi itu contoh. Jadi maknanya kena ada perubahan, kena ada dia punya pendekatan yang boleh menarik orang. Maka sebab itulah semua nabi-nabi, rasul-rasul menghadapi cabaran. Tetapi cabaran nabi-nabi, rasul-rasul bukan seperti mana cabaran dakwah zaman lah ni. Cabaran dakwah zaman lah ni setakat orang kata aja. Tetapi nabi-nabi, rasul-rasul menghadapi peperangan, pembunuhan, penyiksaan yang di luar jangkauan kita. Oleh itu, bila Nabi Syuaib menyampaikan dakwahnya, maka mereka kata pembohong, hang ni tipu, sampai halau dia keluar daripada Madian. Dan terpaksalah pi duduk di Aikah. Kutlah di Aikah tu okey sikit kot. Seperti mana Nabi dihalau, Nabi tak terima di Mekah, maka Nabi terpaksa cari tempat pot yang baru. Maka Nabi cuba tengok di Taif. Rupanya di Taif pun samalah juga dengan Nabi Syuaib. Di Madian dengan Aikah sama saja. Tabiatnya tak terima kenabian, tak terima kerasulan. Pasal apa? Rasul-rasul sentiasa bercanggah dengan apa yang diperbuat. Kalau sekiranya tak tegah mungkar yang diperbuat, maka mereka terimalah. Tetapi setegah kemungkaran, itu yang menjadi kemarahan mereka tu. Baik. Lalu apa kata Nabi Syuaib alaihissalam? Fattaqullaha wa ati'un. Maka takut olehmu akan Allah dan taat oleh kamu akan daku pada suruh dan tegah. Fattaqullah. Yang pertama,
dia mengaku dia nabi. Inni lakum rasulun amin. Yang itu dulu, beritahu kedudukan dia, perkenalkan diri, dia siapa, apa yang dia nak bawa, mana misi dia dan visi dia. Maka dia mengaku, aku ini rasul kamu yang diutuskan oleh Allah untuk mengajak kamu beriman kepada Allah. Maka dengan itu, fattaqullah, takutilah Allah. Bukan takut kepada makhluk, bukan takut kepada mana-mana manusia, tetapi takut kepada Allah. Itu yang dibawanya, iaitulah bertakwa. Dasar takwa itulah yang dilaungkan. Dan selepas bertakwa, wa ati'un wa ati'uni, wa ati'uni. Kalau ikutnya, tapi kita wakaf wa ati'un, taatilah aku, wa ati'uni. Baris bawah nun tu dia ada ya, ya mukhatab. Maka wa ati'un, taatilah aku, maknanya jangan taat kepada yang lain, sebab yang lain tu tak betul. Hampa hanya perlu taat kepada aku, pasal aku ini rasulun amin, sebagai rasul yang dipercayai. Dan memang terbukti mereka kenal siapa Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib daripada kecil hidup dengan mereka, bergaul dengan mereka. Adakah pernah dia bohong? Tak pernah bohong. Adakah dia pernah tipu? Tak pernah tipu. Adakah dia pernah perkenal pedaya siapa-siapa? Tak. Adakah dia jadi jahat, jadi gangster, jadi penyelundup? Tak. Adakah dia yang suka menindas zalim? Tak. Dia seorang yang cukup adil, seorang yang cukup ambil berat terhadap kemaslahatan masyarakat. Sekira-kiranya dia ajak anak-anak dia yang perempuan 2 orang tu supaya buat kerja bela kambing, nak beri makan kambing, tunggu giliran. Jangan potong queue, jangan ambil kesempatan, biarlah ikut giliran. Jadi maknanya siapa yang dulu-dulu, mereka yang kemudian, maka tunggulah kemudian. Tetapi masyarakat tak ada sifat ihsan, tak ada sifat adil. Walaupun anak Nabi Syuaib itu perempuan, tak dilayannya, tak dipedulikan. Dan tak pilih apa perempuan ke siapakah? Kami dulu, kami berhak dulu. Hang perempuan nak balik lewat, itu hang punya pasal lah. Tak usah duk mengadu apa lah. Itu masyarakat yang tidak kenal erti kemanusiaan. Hidup memasyarakat tetapi dalam pelaksanaannya tidak melayani kepentingan-kepentingan yang lain. Pentingkan diri. Pentingkan diri. Itu sikap masyarakat di zaman Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Tetapi anak-anak dia didik supaya berakhlak. Tak apalah, tunggulah sehingga habis orang lain. Lagipun orang perempuan jangan tunjuk hemoi sehingga orang ambil kesempatan. Berpeganglah kepada peraturan adab, biak pilah. Kira-kiranya hak mana yang kasak-kasak tu biarkanlah. Depa jaga akhlak. Itu anak-anak Nabi Allah Syuaib alaihissalam yang dilatih. Maka yang depa tolak tu pasal apa, sedangkan depa kenal siapa Nabi Allah Syuaib? Kerana itulah, kerana bercanggah dengan apa yang mereka buat. Oleh sebab itulah kita ni hidup dalam bermasyarakat ni, hendaklah kita ada toleransi bermasyarakat dengan siapapun, ya. Tak kiralah masyarakat kita tu campur Islam tak Islam dan sebagainya, tetapi kita tetap berakhlak dengan cara Islam, dengan sesama Islam, apatah lagi dengan jiran, kaum kerabat, adik-beradik. Tetapi ramai yang tak ambil berat tentang jiran. Dia buat tak puas saja, dia pentingkan diri. Dia tak peduli hak-hak jiran tu, bising ke, dia buat ikut dia lah. Ini kami punya keluarga, ikut suka kami lah, kami nak buat apa pun. Raya bakar meracun sampai bising orang lain, ini raya kami. Inilah dia sikap pentingkan diri yang tak hormat. Sebab itu Islam melarang kita bising di tengah masyarakat. Sebab ada yang dia nak
apa ketenangan, tetapi kita bising. Kita tak boleh beralasankan kata raya. Raya ni bukan bising. Itu silap. Bakal meracun apa semua tu. Sepatutnya meracun ni diharamkan terus. Jangan dibenarkan langsung ada bunyi sipong. Jangan ada langsung. Apatah lagi hak pom pang tu. Islam tak ajak pun raya dengan meracun. Jadi kita yang Islam ni tak usah duk maziak lah dengan meracun tu. Oh, nak bagi anak-anak cucu seronok lah balik mai raya. Tak. Itu bukan daripada Islam. Tapi orang kita rasa itulah raya. Setahun sekali anak-anak seronok, biartilah. Tak boleh. Walaupun raya 5 tahun sekali, jangan kata tahun sekali. Jangan. Jadi kita latih diri kita, jangan buat benda-benda yang macam tu. Orang lain nak buat, kita cuba tegah, kita cuba nasihat. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dah sampai dah dia punya isyarat ikut SOP no. Cuma kita ni yang dikatakan tadi tu, kita mesti berakhlak dalam soal apa sekalipun. Dan saya nak jelaskan sikit apa yang saya kemukakan tadi sebelum kita berhenti daripada tafsir ni. Itulah berkaitan dengan ni yang buat bising-bising ni. Buat bising-bising ni. Ni lama mana lagi kita nak kena ditipu oleh Yahudi? Ni nak semayang jarak-jarak ni, ni Yahudi semua ni. Ni yang duk tutup pintu pagar masjid tu Yahudi belaka tu. Ni yang pakai pelitup muka, ni Yahudi semua ni. Yang kena tembak dahi, tulis nama, bawa sejadah, ni semua ni penipuan Yahudi. Mana ada bukti yang kata virus, yang kata corona, yang kata COVID-19 ni, yang bahaya ni. Ini semua penipuan daripada Yahudi. Kita jangan duk ikut Yahudi. Mai kita kembali balik. Ingat, beri amaran. Ni, jatuh kawasan masjid ni pun satu hal. Yang ikut sangat sampai tak boleh masuk masjid kalau tak buat sejadah lah apa semua. Hampa ingat, hampa akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Macam tu beri amaran. Mana dia tahu kata Allah Ta'ala nak tanya? Allah Ta'ala beritahu kan? Kau tak nak tanya itu? Ini di antara sifat melampau. Jangan kesemua dikaitkan dengan Yahudi. Memang Yahudi musuh kita, tetapi tak kesemua daripada Yahudi. Imam dan mufti Palestin, Imam di Aqsa menyatakan kita kena ikut SOP. Kita kena ikut solat berjamaah jarak-jarak. Mesti jarak. Jangan sampai timbul fitnah. Nanti kata ada kluster Masjid Aqsa. Yahudi duk tunggu nak fitnah ni. Dia nak menghambat kita, nak halau kita, nak sekat kita. Jangan kata masuk masjid, solat pun tak boleh nanti. Jangan kata solat untuk berjamaah. Nak main melawat, orang Islam main melawat pun mereka tutupkan terus Masjid Aqsa. Kita tak ada hak lagi nanti. Maka sebelum jadi fitnah macam tu, kita ikut SOP. Itu di kalangan orang yang duduk di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Itu pun ikut. Mana ada boleh kita timbulkan kata ni nak beriman dengan WHO kan? Sebenarnya seluruh ulama-ulama dunia, termasuklah para mufti di dunia luar sana tu, termasuklah Darul Bu'us di Mesir, Darul Ifta di Mesir, badan fatwa yang terkemuka di Mesir tu, di bawah Jemaah Al-Azhar, telah memutuskan bahawa ini mesti dipatuhi dan tidak bercanggah dengan syarak pun yang kita solat jarak-jarak ni. Sebab semuanya dah bersetuju bahawa yang kata solat rapat-rapat itu adalah sunat. Hukum makruh jarak. Tetapi solat tetap sah, tak batal solat. Dengan jarak-jarak begini. Hanya makruh sahaja. Dan hukum makruh terangkat apabila ada ilat, ada asbab, ada sebab-sebab yang kita terpaksa jarakkan, maka tak makruh dalam keadaan begini. Umar Al-Khattab pernah melarang
seorang yang tawaf di Baitullahil Haram. Sebab apa? Sebab dia ada penyakit kusta. Umar kata, kamu tidak boleh dekat. Kamu kena jarakkan diri daripada orang lain. Dan selesai tawaf, kena keluar segera. SOP lah tu. SOP yang Umar Al-Khattab sebut. Jadi maknanya, kita jangan cepat. Ini dah timbul dah. Seorang yang mula dekatkan diri dengan bidang dakwah, dulunya pelakon. Oh, dah kata, ni Yahudi ni, Yahudi. Kita kena rapat-rapat. Masya Allah. Ha? Kita nak sebut benda ni biar ada fakta. Pihak berkuasa, pihak Kementerian Kesihatan, doktor-doktor telah pun buat kajian bahawa penyakit ini memang penyakit, dan mati pun dah ramai. Yang mati dengan sebab itu bukti. Amerika berapa ratus ribu, hampir juta yang mati di Amerika saja. Di tempat kita pun dah berapa banyak yang mati kena penyakit tu, merebak tu. Jadi maknanya kita kena aku dengan fakta, jangan pakai buat ikut suka. Ni ada kalangan ustaz yang emosi, kononnya nak viralkan, kata dia tu orang yang hebat, orang yang teguh, tetapi banyak menggunakan hadis-hadis palsu, hadis maudhu'. Pokok ni hadis maudhu', di antaranya apa? Yang kata bila azan kita tidur, sedang azan dilaungkan, mati nanti mayat akan jadi berat. Ini semua hadis palsu. Tapi orang ni lah yang duk sebarkan. Ingat, kita yang terima WhatsApp daripada grup-grup tu yang ada cerita, siapa yang dengar azan sambil berbaring nanti mayatnya jadi berat. Itu hadis palsu, maudhu'. Bukan daripada hadis. Baik, kita takat tu dulu. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam.